dan ada mata berwarna merah yang tengok tepat ke arah diorang. Dalam beberapa saat, mata tu berkelip. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Hospital. Siapa yang tak tahu hospital kan? Bahasa Melayu klasik untuk hospital adalah rumah sakit. Tempat di mana orang-orang sakit datang untuk menerima rawatan. Bukan maksudnya rumah tu sakit tau. Sejak daripada tahun lepas, tahun 2020, hospital dekat seluruh dunia jadi meriah. Ramai yang datang. Tiap-tiap hari akan ada orang yang datang. Kenapa? Seperti yang kita tahu, kita sedang dilanda dengan pandemik COVID-19. Satu virus yang amat bahaya sekarang ni. Dekat Malaysia, banyak hospital yang terpaksa jadikan ward khusus diorang. Contohnya ward jantung, ward kanak-kanak, ward psikiatri ke. Diorang terpaksa jadikan ward untuk pesakit COVID-19 ni. Dan juga tempat untuk kuarantin. Bukan setakat ward je. Ada beberapa hospital yang jadikan farmasi dia sebagai ward untuk merawat pesakit COVID-19. Hospital ni kalau ramai sangat orang, kita takut juga nak pergi. Sebabnya virus banyak. Takut kita pula yang terjangkit nanti. Tapi, kalau hospital yang tak ada orang datang langsung pun jadi takut juga. Bukan setakat takut, seram pula lagi. Seperti yang berlaku di salah sebuah hospital di Korea Selatan. Apa yang berlaku? Sabarlah. Tekanlah dulu butang subscribe dekat bawah tu. Like juga video ni. Share. Alang-alang tu, tekan notification button dekat bawah tu. Yang bentuk loceng tu. Gonjiam Psychiatric Hospital terletak di Gwangju-si, Gyeonggidi, Korea Selatan. Gwangju ni sendiri adalah satu kawasan yang agak terpencil dekat Seoul. Hospital ni pula terletak dekat dalam kawasan hutan atas bukit. Lepas tu dekat bahagian hujung jalan. Agak tersorok lah hospital ni. Sepi dalam hutan. Tapi pemandangan dari hospital ni sangat cantik. Atas bukit pula kan. Instagramable lah bak kata budak-budak zaman sekarang. Kedudukan hospital ni boleh dikatakan strategik lah juga, sesuai lah juga. Sebabnya hospital ni kan rumah sakit jiwa. Psychiatric hospital dengan pemandangan yang cantik, suasana sepi dan jauh daripada hiruk pikuk ibu kota Seoul, boleh membuatkan pesakit-pesakit ni dapat rawatan dengan tenang. Hospital ni mula dibina pada tahun 1950. Siap sepenuhnya dan mula beroperasi pada tahun 1955. Masa mula-mula dia beroperasi, hospital ni popular, terkenal dengan reputasi dia yang sangat baik. Ramai pesakit gangguan jiwa yang datang ke hospital ni untuk mendapatkan rawatan. Bukan tu je, askar-askar yang mengalami depression, tekanan jiwa akibat peperangan pun dihantar ke sini juga. Kira hospital ni top lah masa tu. Setelah lebih 30 tahun beroperasi dengan reputasi yang baik, lebih kurang tahun awal 90-an, Gonjiam Psychiatric Hospital ni mula berubah. Reputasi yang baik dia tu berubah 360 darjah. Sebabnya, kadar kematian yang berlaku dekat hospital ni naik secara mendadak. Cara diorang mati pula misteri. Tiba-tiba je mati. Ada yang mati dekat ward, dekat toilet, dekat bilik rawatan, dekat lorong-lorong koridor. Bukan setakat pesakit je. Doktor dengan jururawat pun mati. Tiba-tiba je, tombang, mati. Ahli keluarga pesakit-pesakit, doktor-doktor, jururawat yang mati tu, diorang tak buka mulut pun bercerita apa yang berlaku. Sampailah sekarang ni, kabar angin mula tersebar antara penduduk dekat kawasan tu. Hospital yang terkenal dengan benda-benda baik je masa tu, sekarang ni dah bertukar menjadi hospital yang penuh misteri. Menurut dari cerita mulut ke mulut, pemilik hospital ni pun ada masalah sakit jiwa. Dia buat eksperimen gila. Dia buat dekat pesakit-pesakit tu lah. Katanya eksperimen tu lah yang buatkan
pesakit mati. Doktor dengan jururawat pula yang mati tu sebab bila dia buat eksperimen, virus tu kena kat dia. Tapi eksperimen apa? Itu yang kita tak tahu tu. Disebabkan banyak kematian tidak wajar yang berlaku, pihak berkuasa Korea mula tertarik untuk siasat apa yang jadi dekat hospital ni. Polis dengan Kementerian Kesihatan Korea pun datanglah siasat. Masa ni tahun 1995. Masa tu, pemilik hospital ni lari. Ya, dia melarikan diri. Selalunya pesakit yang lari daripada hospital kan. Ini pemilik tu yang lari daripada hospital. Katanya ke Amerika. Dia punya lari tu, dia tinggal semua barang-barang dekat hospital. Katil, almari, meja, kerusi, dokumen-dokumen penting dia. Semualah. Manalah sempat nak packing. Selepas pemilik melarikan diri, doktor dengan jururawat yang ada masa tu dah tak tahu nak buat apa dah. Kematian tu macam mana? Masih lagi terjadi. Makin teruk lagi ada. Pesakit-pesakit makin ramai yang mati. Ada yang bunuh diri. Ada yang mati sebab kena seksa, kena dera. Pasal eksperimen tu tadi. Dan ada penduduk kat situ yang percaya penghuni hospital tu, baik pesakit ke, doktor ke, jururawat ke, diorang membunuh sesama sendiri. Dan akhirnya pada tahun 1996, hospital ni dikosongkan. Pesakit-pesakit yang masih ada lagi dekat situ dipindahkan ke hospital sakit jiwa yang lain. Tempat ni dah mula tak kondusif. Mulalah bertambah lagi kabar angin, spekulasi, macam-macam lah orang dah cerita. Tak tahulah sebenarnya betul ke tidak. Antara cerita yang sering beredar di kalangan diorang adalah pemilik yang jadi gila juga. Doktor yang seksa dan dera pesakit-pesakit. Ada jururawat yang jadi pembunuh bersiri dalam tu. Ada juga yang cerita pesakit-pesakit situ ramai yang bunuh diri. Sebab tak tahan nasib kena seksa aja. Kerajaan Korea mengeluarkan satu kenyataan tentang kenapa hospital ni ditutup. Ianya adalah kerana sistem kumbahan yang bermasalah dan mengeluarkan gas beracun. Tu pasal lah ramai yang mati. Masalah kewangan juga menjadi salah satu punca kenapa hospital ni ditutup. Tapi biasalah manusia. Diorang tolak dan tak percaya apa yang dah kerajaan beritahu. Sebabnya, tak ada keluarga pesakit, keluarga doktor ke, keluarga sesiapa yang ada dekat situ yang buka mulut untuk bercerita apa yang sebenarnya berlaku. Tak ada. Tak ada langsung orang-orang yang berkaitan dengan hospital ni, mungkin pekerja kebersihan ke, guard ke. Tak ada orang pun yang cerita apa sebenarnya berlaku dekat hospital ni. Sejak dari tu, Gonjiam Psychiatric Hospital mula menjadi tumpuan dunia. Fahamlah kot tumpuan apa? Ramai yang datang untuk gali cerita di sebalik hospital ni. Alang-alang dah datang tu, dia terus uji keberanian, uji nyali. Dianggarkan 1,000 pengunjung setiap tahun yang datang untuk melawat hospital ni. Disebabkan dah lama ditinggalkan, hospital ni rasmi ditutup pada tahun 2011. Lama betul Maksud tutup ni, diorang dah siap pagar dah. Pasang dawai besi, berkunci, siap pasang CCTV pula lagi. Takut ada orang ceroboh. Tapi sebenarnya kesian kat brother-brother yang pasang CCTV tu. Kalau datang siang pun, seram bai. Dah tak ada orang masuk pula tu. Tak adanya. Tetap 1,000 orang setiap tahun akan melawat hospital ni. Dah berapa banyak lubang-lubang dekat pagar sekeliling hospital tu. Sebabnya kena gunting, orang masuk menceroboh. Polis hampir tiap-tiap hari akan singgah hospital ni untuk menghalau penceroboh-penceroboh tu. Kan tadi ada CCTV, polis dapat detect kat situ lah. Biasalah kan manusia, makin dilarang, makin nak buat degil. Dah tulis dah, dilarang masuk dekat pagar tu. Tetap juga ada yang terlepas. Macam kat sini, dilarang membuang sampah di sini. Di sini itulah yang dia nak buang sampah. Menurut pengalaman orang-orang yang pernah terlepas masuk ke dalam kawasan hospital ni, dari luar je pun dah nampak seram. Tempat dah lama tinggal kan. Pokok-pokok liar, akar-akar liar tu dah mula menjala kat dinding-dinding, kat tembok-tembok. Dah berlumut. Tingkap banyak yang dah pecah-pecah.
Semak samun dah mula naik keliling kawasan hospital tu. Bila masuk ke dalam pula, suasana dia sangat berbeza. Masuk je, sesak nafas. Macam ramai orang dalam tu. Pernah tak korang bersesak-sesak kat tempat yang ramai orang sempit? Macam contohnya nak beli tiket bola. Kan ramai kan, berpusu-pusu, berimpit-impit kan? Macam tu lah rasa dia. Nak bernafas pun susah. Ditambah lagi dengan suasana udara dia tu busuk. Perabot-perabot yang ditinggalkan dulu pun masih ada lagi. Almari, katil pesakit, kerusi, meja, dokumen-dokumen, mungkin pemilik tu punya tadi. Buku-buku kan, dia orang ada yang nampak buku-buku tu ditinggalkan dalam keadaan tengah-tengah muka surat. Macam contohnya orang tinggalkan buku tu untuk buat Milo. Dia baca, lepas tu dia tinggalkan. Dia pergi buat Milo 3-in-1 kejap, lepas tu datang balik baca. Macam tu. Keadaan buku tu terbuka macam tu. Berapa lama dia keadaan macam tu, tak tahulah. Langsir ada tergantung lagi, cadar, ada yang masih elok. Seolah-olah macam ada orang duduk kat situ. Dekat salah satu bahagian, tingkat 1 tu, ada cafeteria yang dah tak rupa cafeteria dah. Dia orang tahu tu cafeteria pun sebab ada tulis. Ada satu pengalaman yang diceritakan oleh sekumpulan remaja yang masuk ke dalam bangunan hospital ni. Masa tu dia orang masuk, dia orang jalan-jalan, dah penat, dia orang berehat. Mungkin dalam 10 minit, 20 minit. Dia orang rehat dalam salah satu bilik dalam hospital tu. Masa tengah rehat-rehat, tiba-tiba pintu bilik tu terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba terbuka. Siap dengan ada bunyi tadi. Macam tu. Bila pintu tu terbuka penuh, satu bilik tu, semua orang tu nampak ada satu lembaga warna hitam besar dan ada mata warna merah yang tengok tepat ke arah dia orang. Keras semua tengok. Dalam beberapa saat, mata tu berkelip. Bersepah semua lagi. Banyak lagi pengalaman-pengalaman yang orang-orang ni cerita. Diorang ni yang terlepas lah masuk ke dalam. Ada yang cakap masuk dalam tu boleh dengar suara orang menjerit. Macam terseksa lah. Tak kira lah suara lelaki ke suara perempuan ke. Ada yang nampak kelibat jururawat. Muka hancur. Ada yang cakap dengar suara orang minta tolong. Ada juga yang dengar bunyi pintu diketuk daripada dalam dengan cemas. Dung, 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 dung. Macam orang minta tolong nak keluar. Banyak lagi lah macam-macam cerita keluar. CNN pernah letak tempat ni sebagai 7 tempat paling seram di dunia. Seramnya tempat ni memang dah bukan tahap main-main lagi dah. CNN pun takut. Kalau korang rasa nak pergi tempat ni, sorry lah, tempat ni dah kena roboh. Hospital ni dirobohkan pada Mei 2018. Sebabnya, permintaan ahli keluarga pemilik hospital tu. Kenapa hospital ni tak diteruskan je beroperasi? Anak kepada pemilik hospital ni tak ada dekat Korea, katanya dekat Amerika. Pengarah hospital ni yang terakhir sebelum ditutup, pengarah tahu bukan pemilik, dah buka hospital sakit jiwa yang lain dekat negeri lain. Tu pasal lah tak ada orang yang nak sambung. Pada tahun 2018, Jung Bum-shik, seorang pengarah filem, buat filem yang berdasarkan cerita hospital ni. Filem bertajuk Gonjiam The Haunted Asylum, mengisahkan sekumpulan remaja yang masuk ke hospital ni untuk memburu hantu. Pergilah search kalau berani. Itulah dia tadi kisah tentang hospital yang dah ditinggalkan bertahun-tahun dan akhirnya dirobohkan. Sampai sekarang, kisah Gonjiam Hospital ni jadi urban legend dekat Korea. Dan tempat ni antara tempat terseram dekat Korea. Kan aku cakap tadi kan, hospital kalau ramai takut. Kalau tak ada orang, seram. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Aku sangat-sangat hargai. Jangan lupa untuk terus bagi semangat dekat aku. Sokong aku dengan subscribe ke channel ni. Like video ni. Share juga dekat kawan-kawan korang. Jangan lupa tekan butang notification supaya korang tahu cerita-cerita macam ni akan muncul lagi. Lepas ni nak dengar pasal apa pula? Cuba komen dekat bawah bagi cadangan ataupun kritikan. Jangan lupa untuk follow media sosial yang ada tulis nama Harith Sam Simon.
Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.